Kerajaan bersama pas tutup kes pembunuhan Adib. Isu bermula dengan pemindahan Sri Mahamariaman di USJ 25, Seafield, Subang Jaya, jam 3 pagi. Rumah ibadah biasanya dibina di mana sahaja untuk masyarakat beribadah. Cuma ada masalah dengan rumah ibadah jenis kuil dan tokong. Karena jenis ini dibina berdasarkan mimpi atau apa-apa yang tidak fisik. Kemudiannya, apabila rumah ibadah tersebut membesar, dan konflik dengan pemilikan tanah, mereka mengaku Tuhan mereka di situ sudah beribu tahun. Berbeza dengan surau atau gereja, Tuhan mereka tidak berada di situ. Sebaliknya hanyalah tempat masyarakat beribadah dan bermasyarakat. Surau dan gereja boleh dipindahkan, jika melibatkan orang awam yang lebih penting. Kembali semula ke isu Sri Mahamariaman di USJ 25, Seafield, Subang Jaya. Proses pemindahan bertujuan menyusunan semula infrastruktur yang bermanfaat kepada lebih ramai orang. Proses ini berjaya dibincang bersama, apabila jawatan kuasa kuil mendapat pampasan dan sebidang tanah gantian. Apabila ini selesai, tipu daya AJK kuil mula berbelit-belit. AJK dipecahkan dua. Satu, yang mendapat pampasan dan tanah pindah. Satu lagi, mahu kuil lama dikekalkan, walau atas tanah orang lain. Pernah dengar pepatah jumpa ular, tapi pukul orang dulu. Ini betul-betul terjadi. Mereka berbelit-belit dan tamak. Individu yang diisytiharkan sebagai pentadbir sah kuil Sri Mahamariaman di USJ 25, Subang Jaya, Kacelapa merayu penganut Hindu supaya mematuhi penghakiman persetujuan yang diputuskan sebelum ini di mana kuil terbabit bersetuju berpindah daripada tanah berkenaan. Marilah kita bersatu sebagai masyarakat Hindu yang berdisiplin dan biarkan kuil Sri Mahamariaman dipindahkan tanpa sebarang halangan. Keadaan mula merebak menjadi perkauman, apabila pemilik tanah mahu mendapatkan hak sendiri secara agresif, setelah sekian lama toleransi. Penganut Hindu Malaysia yang tidak tahu apa-apa, rasa sangat marah. Akhirnya berlaku rusuhan antara pihak pemaju dengan penganut Hindu, 18 kendaraan dibakar. Tidak lama kemudiannya, terjadilah satu malapetaka menyedihkan hati seluruh rakyat Malaysia. Anggota bomba yang dikerah bagi mengawal kebakaran turut menjadi mangsa perusuh. Dalam perang sekalipun, bomba dan ambulans adalah perkara yang paling dilarang untuk diserang. Dalam kejadian amukan penganut Hindu yang mempertahankan pihak tamak selepas dapat pampasan dan tanah, seorang anggota bomba, yang tidak bersalah apapun, Muhammad Adib Moh Kasim, telah diserang. Jentera bomba turut dirosakkan. 17 Desember 2018, selepas dirawat di hospital, Muhammad Adib disahkan meninggal dunia jam 9.41 malam. Maka, berlumba-lumbalah parti politik berasaskan kaum dan agama mengambil kesempatan. Paling diingati ialah PAS. Kerana parti ini menggunakan image Islam, satu agama suci kita semua. Hari ini, terselahlah kemunafikan PAS. Apabila kerajaan PAS dan UMNO telah menutup ruang keadilan buat Muhammad Adib, di mahkamah. Kerana tiada bukti, bina kuil ikut suka, kemudian coba rampas tanah, kemudian dapat pampasan dan tanah. Kemudian berbelit tamak mahukan yang asal, termasuk yang diganti. Babi.